وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم آمين. Assalamualaikum Ustaz. Baik, insyaAllah hari ini kita akan menyambung surah At-Taubah pada ayat ke-63. Kalau Ustaz dah bersedia, silakan Ustaz. Sekejap. Taubah 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 63, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha zalikal khizyul azim. Tidakkah mereka tahu bahawa siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam, serta ia kekal di dalamnya, dan balasan yang demikian adalah kehinaan yang besar. So, kalau kita tengok summary kepada surah surah Taubah ni, alamak, apa pasal dia tak naik ni? Dah cuba tekan, kenapa dia tidak? Oh, okay. So, kalau kita tengok secara makro, kita sudah sampai ke perenggan yang keempat. Perenggan yang keempat, dia daripada ayat 42 sampai 127 nanti. 42 hingga 127. Di dalamnya terkandung aktiviti memerangi kaum kufar dan munafik. So, ayat-ayat di dalamnya adalah tentang dua golongan inilah, kufar dan munafikin. Sebelum ini, aktiviti perang Hunain, galakkan berjihad, dan tentang Rom. Ini perenggan yang keempat tentang kaum kufar dan munafikin. So, apa yang mereka berdua buat, orang kafir dan orang munafik? Mereka lazim menyakiti Nabi. Lazim menyakiti Nabi. Dan pada ayat 63 ini, Allah beritahu siapa yang sakiti Nabi, maka tempatnya di neraka Jahannam. Fa'anna lahu nara jahannama khalidan fiha. Mereka memiliki, anna lahu kan, mereka memiliki baginya neraka khalidan fiha. Perkataan yang Allah guna ialah yuhadid. Asal katanya haddada. Haddada bermaksud had. Had ini dia boleh jadi menahan, boleh juga bermaksud membalas, boleh maksud menghalang atau berpaling. So, lazimnya kita jumpa perkataan hudud. Hudud kan, tapi dekat sini bermaksud menentang. Yuhadidillah. Dia letak dinding. Kalau ikut rajah lukisan dekat TV Hijrah tadi, ya, kita kenal Allah, tapi ramai orang yang meletakkan dinding antara dia dengan Tuhan. Meletakkan dinding, tembok antara dia dan Tuhan. Tentang idea dinding ini juga Allah ada sebut dalam surah mana? Ingat tak? Surah Isra. Tentang dinding.
Yang ni aku ingat betul ayat ni. Sebab guru aku dulu dia kata, kau tulis ayat ni, letak dekat alang pintu tu. Tulis ayat ni, letak dekat alang pintu. Daripada tulis, baik kita buat apa yang ayat tu suruh. Ayat tu surah apa? Ni. Mana? Minal laili wa qur rabbi, bukan wa qul ja'al haqqu wa nunazzilu, bukan au tusqita, bukan awalam yarau. Sudah, mana ayatnya? Dah diangkat ke langit ke? Wa idza an'amna, bukan yauma wa man kana wa in kadu, bukan mana ya? 40-an ke? Qulid'u. Dia tentang, yes ni. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau dalam surah Taubah tadi, orang-orang manusia memilih untuk membina dinding halangan antara dia dan Rasul. Sekarang bagi orang beriman, siapa yang qara'tal Quran, membaca Quran. So, membaca Quran itu mengikut gagasan surah Alaq tadi, bacaan berstruktur. Baca dengan memerhati, baca dengan merenung, belajar, baca dengan memahami. Wa idza qara'tal Quran, siapa yang baca Quran, ja'alna, kami akan jadikan antara dia dan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Boleh jadi dia juga, orang tu juga baca Quran, tapi tanggapan dia pada hari akhirat tu macam so-so. Hari akhirat tidak menghalang dia untuk berlaku adil. Hari akhirat tidak mengingatkan dia tentang kan. So, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ada satu dinding hanya dengan kita baca Quran. So, sepatutnya bila kita baca Quran, dia akan mengasingkan kita, isolate kita. Ada dinding tertentu yang menjaga, memelihara kita. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah. Dan kami jadikan atas hati mereka, hati siapa? La yu'minuna bil akhirati ini. Atas hati mereka akinnah, penutup. Ayyafqahuhu, daripada memahami Quran. Wa fi adhanihim waqra, dan pada telinga dia ada sumbatan. Ada sumbatan. So dalam Taubah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, menolak Allah dan Rasul, dia dapat neraka. Dia dapat neraka. Mereka sendiri yang membina tembok itu. Kemudian, yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim. Yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Kalau tadi orang-orang apa? May yuhadidillah. Orang-orang kafir lah ni kan. Okey. Kemudian sekarang munafiqun. Jelas Allah sebut munafiqun. Seorang munafiqun ni dia buat apa? Dia sangat takut kalau-kalau turun bagi mereka satu surah
yang tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang nabba'a. Nabba'a ni berita penting. Macam mana kita tahu benda tu penting? Bila dia disampaikan, bila dia di-reveal. Berita dikira sebagai berita kalau dia di-reveal, diterangkan. So tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Mereka takut, orang-orang munafik ni takut kalau turun satu surah yang menerangkan apa yang ada dalam hati mereka. Orang munafik itu takut turun terhadap mereka satu surah menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Rupanya mereka juga ada ketakutan tersendiri. Takut jika rahsia-rahsia kejahatan dalam hati terbongkar. Dan itulah antara sifat-sifat munafik yang sering menyembunyikan niat buruk. Qul istahzi'u. Kan, katakanlah wahai Muhammad, istahzi'u. Ejeklah. Ejeklah. So, perhati balik, kita suka tak mengejek-ngejek orang ni? Kan? Pantang orang tu lalu. Kau tahu, muka dia macam itik. Aduh, cepat betul. Kan? Bila tanya, dari mana? Terengganu. Mesti penyu. Penyu tengok telur kita. Terus. Dia automatik. Automatik. Yes, body shaming. Sindir-sindir. Sarkastik. Kulistahzi'u. Dia mengejek. Mempermain. Yang terbaru yang dikongsi oleh Al-Fadilah Ustazah Syida. Dia kongsi. Cuba nanti tengok dekat dekat Facebook Kak Syida. Dia kongsi pasal orang tu mengunjing ayat Quran. Dia nak naik kapal terbang, nak tengok Tuhan dekat atas langit. Janganlah sampai kita bermudah-mudah dengan Quran macam tu. Tak setuju dengan manusia, kita jadikan ayat Quran sebagai bahan ketawa dengan tujuan menyindir dia. Apa beza dia dengan Firaun? Kan? Dan kalau kita tengok surah Isra' tadi tu, waja'alna ala qulubihim akinnah. Dia bukan tak baca Quran, dia baca Quran tapi hati dia ada tutupan. Telinga dia ada waqar. Ada earbud. Ada headphone. Kan macam Syafini tu. Tu waqra lah tu, waqra. Bentuk satu tutupan yang dia tak dengar benda lain, dia hanya fokus dengar apa yang dia mahu dengar. Malah bila disebut Rabbaka, zakarta Rabbaka, bila disebut diingatkan tentang Tuhan, solely tentang Tuhan, wahdah, walau dia berpaling, ala adbarihim nufura. Berpaling menunjukkan belakang dia dalam keadaan nufur. Nufur tu apa? Cari sendiri. Nufura. So, orang-orang munafik ni dia sering mengejek orang Islam, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kalau kita tidak semestinya perlu setuju dengan semua orang. Tetapi jangan jadikan apa yang kita tak setuju itu sehingga menghalalkan lidah kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang beriman yang lain. Orang beriman ini, ciri yang paling jelas pada dia ialah kaki, tangan, mulut, lidah, mata semua selamat bagi orang beriman yang lain.
Hanya kerana saya tak suka Syafini pakai tudung color yang itu, saya ejek dia. Why? Hanya kerana saya tak setuju dengan RUU, Mufti Wilayah, saya ejek Mufti Wilayah. Why? Kan? Tidaklah kita samakan perangai orang-orang yang mengejek orang beriman ini sebagai munafik. Tidak. Tapi ada persamaan dalam ayat ini. Mereka mengejek, menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa mereka suka ejek? Kan, kita ada doktor bersama kita dan kita juga ada orang-orang yang terlibat dengan psikologi. Kenapa ejek? Sebab ejek kan bercakap boleh dibawa ke mahkamah. Kan? Macam kalau puan-puan sekarang serentak buka mic dan bagi tahu, ustaz, gambar ustaz gelap hitam mesti sama macam hati. Kan? Boleh ke saya bawa benda tu saman dan bawa ke mahkamah? Orang dekat mahkamah akan kata, takkan cakap gelap tak boleh. Kan? Benda ni kecil sangat. Tetapi kecil-kecil itulah yang menyakiti hati. Ejek ni, dia bukan dalam bentuk serangan fizikal. Tapi peritnya tu macam dipukul-pukul. Dia menyerang emosi. Ejek je kot, mak kau hijau. Kan? Kalau surah Ahzab tu Allah sebut tentang azab. Perkataan-perkataan yang menyakitkan. Di sini ejek. Ada sebuah kisah wanita yang hitam. Tadi sebut si Nazri yang hitam ini. So, kisah wanita hitam di zaman Nabi. Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, aku tu siapa? Atha' bin Abu Rabah. Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita daripada penduduk syurga? Ibnu Abbas tanya. Dia kata mau. Tentulah. Lalu Ibnu Abbas kata, wanita berkulit hitam ini, dia pernah jumpa Nabi sambil berkata, sesungguhnya aku menderita epilepsi. Apa epilepsi? Apa nama? Sawan. Sawan, epilepsi. Dan auratku sering tersingkap ketika sedang sakit. Maka mohonlah, berdoalah pada Allah untukku. Dia jumpa Nabi, dia minta Nabi doa saat dia sakit. Lalu Nabi jawab, jika kamu nak, kalau kau nak, bersabarlah. Bersabarlah, engkau akan dapat syurga. Bersabarlah, maka bagimu syurga. So, siapa antara kita yang sakit? Semua orang ada sakit masing-masing. Kan? Kalau Kak Liza tu, dia sedang sakit, pening kepala, nak mikir anak nak kahwin. Sakit. Saya dah sampai dah. Pace-nya tu dan dia punya kad kahwin tu. Kan, kalau doktor lagi lah, hari-hari menghadap orang sakit. Maksudnya, sakit sebuah ujian yang kalau mahu masuk syurga dengan sakit, ubat dia sabar je. Bukan Panadol. Bukan pelali. Tapi ubati dengan kesabaran. Dapat masuk syurga. Ini Nabi bagi option. Kalau kamu nak, engkau bersabar, engkau dapat syurga. Dan kalau kamu nak, aku akan doa pada Allah agar Allah sembuhkan kau. So, dia option, satu kau bersabar, kau dapat syurga. Satu lagi boleh, aku doa pada Allah, kau sembuh dari sakit ni.
Kalau timbangannya syurga, tuan-puan. Wanita tu kata, baik, aku bersabar. Kan? Dia berkata, baiklah, aku akan bersabar. Dan wanita tu menyambung, namun berdoalah pada Allah agar tidak tersingkap lagi. Kan? So, rupanya dia ada apa nama? Kenapa dibawa hadis tu? Dia ada bentuk-bentuk sakit yang boleh bawa ke syurga. Tapi yang pasti sakit ini, sakit mengejek, sakit hati ini tak bawa ke syurga. Kan? Ada penyakit-penyakit fizikal yang Nabi beri alternatif. Kau mau masuk syurga dengan bersabar penyakit ini. Tapi penyakit hati, kan kalau kita ada penyakit nifak, penyakit dengki. Jangan bersabar dengan penyakit dengki. Kita perlu ubati. Begitu. Dan terutamanya orang-orang munafik, dia sangat takut kalau ada ayat-ayat yang beritahu penyakit hati mereka itu bagaimana. Dan penyakit hati, dia lambat laun akan berjangkit kepada penyakit fizikal atau mental. Saya sakit hati dengan Kak Syida. Fokus saya hari-hari duk fikir pasal Kak Syida. Kan mental tu. Kan? Tu pentingnya Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Ada perkataan khalaqa itu untuk menarik fokus manusia. Jangan fikir pasal manusia, tapi fikir ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Sebab regarding manusia, dia ada syarat-syarat yang ketat untuk kita berinteraksi. Memandangnya saja perlu tunduk. Begitu. Itu yang tadi kalau nak tengok kuda, mana ada syarat kena tundukkan pandangan. Tengok je lah kuda tu. Kan? So, qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun. Beritahu pada mereka, ejeklah. Sungguh Allah akan dedah apa yang kamu takut. Sungguh Allah akan dedah apa yang kamu takut. Dan kerana ketakutan itulah, maka salah satu daripada nama surah ini digelar sebagai Mubasarah. Mubasarah, membongkar. Hal ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Surah Taubah ni ada 13 nama. 13 nama. Tu tuan-puan boleh rujuk celik tafsir tu. Aku ulang baca je. Nombor 4 tu, Mubasarah, terbongkar. Di dalamnya ni ada perangai-perangai orang munafik yang terbongkar. Nanti kejap lagi, kan, ayat-ayat yang akan datang, Allah sebut tentang Masjid Dirar. Kan? Tu perangai-perangai, membongkar perangai mereka. Musyarradah, tercerai-berai. Ada mu'firah, provokatif. Ada hafirah, penggali. Munakkilah, hukuman yang berat, penghukum yang berat. Ada 13. Istahzi'u, teruskan mengejek. Istahzi'u tu dalam bentuk fi'il amar, kan? Kira maksudnya Allah arahkan mereka terus mengejek ke? Itu sarkastik. Ejeklah lagi. Kan? Sampai penat. Ejek lagi. Kadang kita dekat rumah, pening anak-anak yang belum akil baligh ni.
dia mudah menyerap. So, perkataan-perkataan dia didapat dari kawan, dari YouTube lah, dari mana-mana sumber. Dia guna dekat rumah. Kan? Ada satu ketika, selagi dia tak dapat sebut babi, dia tetap akan cuba sebut babi juga. Walaupun dalam bentuk, Mi, betul ke? Haunai je, B-A-B-I. Kan. Dia memang nak sebut juga. Nak sebut. Jadi, tindakan mami dengan daddy, suruh apa? Sebut babi. Sebut. Daddy nak dengar. Nak dengar makhraj tu betul tak? Okey, sebut sekali babi. Lagi? Sebut lagi. Babi. Lagi. Sebut lagi. Sampai dia puas. Bila dah puas, dia tak sebut dah. Ni sekarang orang tu ejek. Lagi, apa lagi kau nak ejek aku? Lagi. Gemuk lagi, pendek lagi, ketot lagi. Lagi. Sebut lagi. Kan? So, Allah mengarahkan Nabi untuk sampaikan pada mereka, terus. Sebab yang diejek ini kekasih Tuhan. So, dalam keadaan dia excited untuk memburuk-burukkan Nabi, sebenarnya dia sedang menggali lubang yang lebih dalam. Allah tutup dengan innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Allah akan nyatakan apa yang kamu takut. Bentuk pernyataan daripada Tuhan reveal apa yang mereka takut. Contohnya perancangan mereka untuk membunuh Nabi. Kan dalam perjalanan pulang dari Tabuk. Tabuk kita dah baca sebelum ni. 30,000 orang. So pulang dari perjalanan Tabuk, Rasulullah diberitahu dengan nama 70 orang munafik siap dengan keturunan dan alamat tempat tinggal. Allah beritahu. Senarai 70 orang munafik siap keturunan dan alamat tempat tinggal. Kalau dulu ada email address dibagi. Tapi nama tu Nabi je yang tahu. Kan? Nama tu Nabi je yang tahu. Tidak disebutkan dan kekal jadi rahsia. Kenapa rahsia? Kerana mungkin ada antara mereka 70 orang yang akhirnya akan beriman. Saat itu dia bersifat munafik. Kita juga pernah melalui saat-saat begitu, saat-saat tak faham Quran, perangai kita teruk dulu. Tapi bila kita berani berubah, mendekati Quran, mendekati sunnah, maka Allah tarik kita keluar daripada lubang-lubang yang bahaya tu. So, sama juga macam mereka. Sebab tu, tak ada disebut nama spesifik dalam Quran, orang ni munafik. Tidak. Kerana boleh jadi mereka berubah dan bertaubat. Kemudiannya beriman mungkin, orang lain tak perlu tahu dosa mereka dengan Tuhan. Kan? Kerana Allah yang mengampunkan dosa. Sebab tu Puan Fazila, kalau kita terlajak subuh pagi tadi, tak perlu bagi tahu, aku terlajak subuh. Tak. Kesilapan kita, cukup kita dengan Allah. Tak perlu sebar, tak perlu dedahkan. Allah sudah tutup pun aib kita. Ini kita kongsi semua, luar, dalam, atas, bawah, kiri, kanan, dalam IIUM Confession.
Konon-konon kita confess. Ha. Tak tahu adakah ini yang Nabi beritakan pada Huzaifah ataupun senarai yang lain. Kan. Mungkin juga ini ialah betul bangun tahajud tapi menjelang subuh syaitan ni dia pandai. Yang sunat okey kau buat. Yang sunat kau buat. Yang wajib nanti aku attack. Oh, syaitan. Gitu. Sebab tu kita jangan rasa selamat sebab ada syaitan tu. Dan penting juga diingatkan manusia sebenarnya tak perlu tahu tentang dosa dan kelemahan kita. Keduanya, para sahabat terus menjaga agama mereka dan mereka juga tidak rasa selamat. Kalau dalam kes Hanzalah yang tak rasa selamat, kita ada dua nama yang hampir sama. Satu Huzaifah yang menyimpan nama-nama munafik. Satu lagi Hanzalah yang dia rasa dia munafik. Bayangkanlah apa yang dia rasa itu tidak pernah terfikir oleh Abu Bakar. Abu Bakar ni dah rapat dah dengan Nabi. Tapi perkara itu tak pernah terfikir oleh dia. Dia rasa apa yang berlaku dalam hidup dia itu okey, normal. Tapi bila dia bertemu dengan Hanzalah dan Hanzalah kata, ada perbezaan antara aku berada depan Nabi dan aku berada depan anak isteri. Kan? Antara aku dengar kuliah Ustaz Azhar Idrus dengan aku dengar kuliah Ustaz Zulkhairi. Ada beza. Sebab masing-masing dengan pendekatan berbeza. Kan? Lagi kalau dengar kuliah Ustaz Nazri. Gelak-gelak. Kan? Ada beza. So, bila Hanzalah reveal benda tu pada Abu Bakar rasa, aku pun macam tu. Aku pun macam tu dan dua-dua nangis. Dua-dua nangis. Tapi Nabi, cara Nabi consult Hanzalah, Nabi kata macam ni. Kalau kamu dapat terus berada dalam ketaatan, setiap saat, confirm, malaikat akan salam kau. Maksudnya level itu bukan tak boleh dicapai, tapi engkau tak sama dengan orang lain. Hidupmu tak sama. Malaikat akan selalu menyalamimu di setiap jalanmu atau di setiap jalan-jalanmu. Hanzalah, man-man, sedikit demi sedikit. Nabi tak sebutlah bahasa Cina tu man-man. Tak, itu bahasa kita je. Nabi kata satu-satu, sa'atau wa sa'atan. Sikit-sikit Hanzalah, relax, cool. Chill-chill. Man-man lain, kan, satu-satu. Begitu para sahabat berhati-hati, terutamanya pada zaman Nabi. Antara kekhawatiran mereka ialah kalau mereka buat salah, Allah reveal dalam Quran dan dibaca sampai akhir zaman. Kan, bukan kita tak pernah buat salah, pernah. Bukan kita tak pernah montong-montong, jalan tak kaki bila mak kita suruh, pernah. Tapi bayangkan kesalahan kita itu dimasukkan dalam Quran dan dibaca, dikaji oleh orang zaman berzaman. Malu kot. Dan sekarang gambarkan bila kita membaca dan mengkaji abasa wa tawalla. Siapa yang buat kesalahan tu? Nabi. Kita baca, kita kaji. So Allah nak beritahu pada kita yang belajar Quran. Kita tiada dignity depan Allah. Tak ada. Nabi di depan Allah tak ada bentuk
kemuliaan, tak ada. Kita depan Allah tak ada bentuk kemuliaan. Allah beri kita kemuliaan. Tapi kita sebagai hamba, di depan Allah, kita tak ada sebarang kemuliaan. Maka apa pun tindak tanduk Nabi boleh jadi panduan untuk orang. Walaupun kesalahan Nabi. Walaupun kesilapan Nabi. Berbanding kita, kalau kita punya kesalahan, kesilapan disebut berkali-kali. Bosanlah aku dengan agama ni. Asyik diungkit je kesalahan aku. Siap masuk Quran, dibaca setiap orang. Begitu nilai abadihi kehambaan Nabi pada Tuhan. Kerana dia menjadi role model, menjadi panduan, ikutan, contoh. Kan Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata, Adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku bertemu 30 sahabat Nabi. Semua mereka takut kemunafikan akan menimpa dirinya. Ui, dahsyat. Dahsyat. Kemudian, walain sa'al tahu. Dan kalau kau tanya mereka, laqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami gurau-gurau je lah. Kan? Mak kau hijau. Betul ke mak aku hijau? Tak adalah. Chill lah. Kan? Takkan tu pun nak sentap. Kami gurau-gurau je. So maksudnya anda bebas maki saya. Dan bila saya tanya kembali dengan serius, anda kata, janganlah balas balik. Kami gurau-gurau je. Oh, itu logik mereka. Kunna nakhudu wa nal'ab. Kami berborak-borak atau bermain-main. Qul abillah wa ayatihi wa rasulih. Katakan pada mereka. So, kau nak jadikan nama Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya sebagai gurauan? So, Kak Syida, ayat ini ganti ayat yang dalam status tu. Status Facebook. So, Kak Syida mahu menegur orang tu. Ni ayat ni sesuai. So, ayat Allah kau nak jadi bahan gurauan? Kan? Yang kau tu dicipta daripada alaq, daripada segumpal daging yang tak ada nilai pun awalnya. Kalau segumpal daging itu gugur, kan? Dia tertanggal daripada rahim ibu, gugur, keluar, dan bagi pada itik. Itik sudi ke nak sudu? Memanglah sebab itik dia herbivore. Dia bukan karnivor. Kalau bagi pada kucing, ya kucing mungkin makan. Omnivore. Bagi itik, itik tak sudi nak sudu. Ayam sudi nak patuk, tak sudi nak patuk. Daripada nilai itu, Allah jadikan kau boleh membaca, bercakap, menulis. Dan sekarang engkau mahu jadikan ayat Tuhan yang menciptakan engkau sebagai ejek-ejek, olok-olok. Huyo. Ayat ini power. Kau nak main-main dengan Allah, dengan ayat dia, dengan Rasul dia. Kan? Tak adalah. Dia cuma lalu je dekat aku PFB. Bukan aku stop. Kalau aku stop, aku pergi cari. Oh, hari ni Kak Syida hantar apa? Besok hantar apa? Tak, aku tak stop. Dia lalu. Aku baca je. Kan? So, ada sebuah hadis dari Qatadah berkaitan dengan ayat ini. Jika kamu tanyakan kepada mereka, tentulah mereka akan jawab, kami bersenda gurau. Ketika itu Nabi berangkat menuju ke medan Tabuk.
Sedangkan orang-orang munafik ada yang ikut berangkat bersama dengan baginda. Dan mereka mengambil posisi di hadapan Nabi. Lalu mereka katakan, berjalan tu, mereka berkata, sambil bergurau, sambil borak-borak antara mereka, orang ini menduga dia dapat mengalahkan kerajaan Rom. Kan? Alangkah jauhnya daripada kenyataan. Sengaja dia jalan depan Nabi dan kata, dia ni nak kalahkan Rom. Oh, memang taklah. Dia mimpi ke apa? Oh. Kan? Nabi boleh tak ambil apa-apa tindakan? Tak boleh. Sebab dia orang borak sesama dia orang. So, itulah bahana mengumpat. Mengumpat ni dosa besar. Apa yang kita buat dalam mengumpat? Kita puji dia. Ya, kita puji dia tapi sarcastically. Dia cakap dia cantik. Dia kan cantik. Kan? Tak sedar daripada Kok Diang Kedah. Kan? Walhal orang tu orang Johor, relax dia orang Pontian. Dia boleh cakap Kok Diang. Lalu, bila dia cakap macam tu, maka Allah memperlihatkan kepada nabinya apa yang mereka bincangkan. Ustaz, jangan. Contoh jauh sikit dari kampung. Okeylah, kita tak guna Kok Diang lah. Kita guna baling. Sik. Nakar tu, nakar. Tu pedalaman hulu tu. Oi. Apa? Sungai Toy. Apa? Tu dekat Nakar tu. Bos aku daripada Nakar. Dia pergi Kedah, pekat. Pekat tak campur air. Pekat tak campur air. Likat dia. So, Allah lihatkan Nabi apa yang mereka bincangkan, lalu Nabi respon, Nabi bersabda, hadapkanlah orang-orang itu kepadaku. Maka mereka dipanggil, lalu Rasulullah bersabda, kalian ada sebut begini dan begini, tetapi mereka bersumpah lalu berkata, kami main-main je, kami bergurau. Itu perkataan yang paling mudah untuk menyelindungi sifat munafik. Orang tak boleh apa? Tak boleh cakap apa? Kami bergurau je. Itu pun nak sensitif. Alah, sikit je pun. Itu pun nak sensitif. Lalu Allah suruh tanya balik. Dengan Allah kau nak gurau? Dengan ayat-ayat dia? Dengan Rasul dia? Kau nak gurau pasal apa ni? Kan sangat malang sebenarnya. Sangat malang. Kalau orang masuk neraka hanya disebabkan lidah dia. Kan? Macam orang masuk penjara. Kau masuk kenapa? Oh, aku merompak. Berapa dapat? Berapa kali dah merompak? Adalah 300 kali. Sekali ni kantoi masuk. At least untunglah dah 300 kali merompak dan sekali ni kantoi masuk penjara. Kan sepanjang dia merompak 300 kali itu lepas. Kau kenapa? Aku bunuh. Berapa orang? 3,000. Ini baru kantoi ni. Satu Palestin tu aku bunuh. Well, at least adalah pencapaian. Dilihat hebat, dapat jatuhkan bom, orang tak tangkap. Lah sekali kena tangkap juga masuk penjara. Kau kenapa? Aku Casanova. Mak-mak datin semua tu. Kan, at least dia pernah melalui rasa sedap walaupun seketika. Engkau masuk neraka pasal apa? Sebab aku kutuk orang.
Untuk orang apa kau dapat? Puas hati kau tu je. Kau tak dapat harta. Kau tak nampak, tak nampak dia mati. Bunuh orang kan mati. Puas tak puas? Setakat kau nampak dia sakit hati je. Alah, benda kecil yang kau buat. Kau dah lidahnya. Masuk neraka tak berbaloi. Tak berbaloi. Masuk neraka sebab kau dapat bercakap je. At least orang merompak tu dapatlah rasa duit. Boleh beli McShui. Makan McNate. Tapi kau sebab lidah je. Allah. Tak adventure. Kan? Tak adventure. Kira kesalahan tu kesalahan yang kecil. Tetapi impak dia besar. Kau buat satu kesalahan yang yelah. Yang tak baloi lah. Tak baloi. Alang-alang nak masuk neraka. Baik buat benda besar-besar. Kan? Nampak sangat orang ni macam tidak berjiwa besar. Kan? Alang-alang nak masuk neraka tu. Bila siapa nak masuk neraka? Tapi dah buat kesalahan tu, buatlah kesalahan yang harum didengar. Macam gerun. Wih, kau bunuh berapa orang? Palestin kau hancur. Engkau buat apa? Aku kutuk Nabi. Loh, kutuk Nabi. Berani angkat senjata tak? Tak berani. Penakut rupanya. Gitu. Dan kemudian, ayat 66. Mereka main-main. Mereka menjadikan Allah, ayatnya dan Rasulnya sebagai bahan gurauan. Allah siap-siap beritahu. La ta'tadiru. Tak, alasanmu tidak diterima. Tak payah beri alasan. Tak payah beri alasan. Janganlah kamu berdalih. Allah kata pada mereka. Tadi mereka bercerita begitu. Allah beritahu pada Nabi. Nabi yang berhadapan. Okay? Nabi yang berhadapan. Kemudian mereka jawab, kami gurau je. Kami gurau je. Kemudian Nabi respon melalui ayat ni. Kau nak jadikan Allah, ayatnya dan Rasul sebagai gurauan. Dah tentu mereka akan respon balas. Untuk menegakkan apa yang mereka buat. Kan? Mereka dah tentu orang-orang munafik ni sudah pasti dia pandai bercakap. Kan dia kata, kami gurau je. Kau nak jadikan Allah bahan gurau? Betul kalau tak percaya. Kami cinta Allah dan Rasul, kami gurau je. Alasan seterusnya tu, Allah yang jawab. Tak perlu beri alasan. Tak payah bermain dengan kata-kata. Tak perlu minta maaf. Tak. Kalau kamu serius daripada awal lagi, kamu serius. Ini kamu main-main. Tak. Apa yang kamu buat reflect daripada itu, semua tipu sahaja. Allah beritahu apa yang ada dalam hati. La ta'tadiru. Tak perlu beri alasan. Qad kafartum. Sungguh kamu telah kafir. Ba'da imanikum. Allah buka apa yang ada dalam hati mereka. Hati mereka telah kufur. Apa yang mereka buat itu bukan gurauan, tetapi menzahirkan kekufuran. So, kita khawatir orang-orang yang main-main macam Firaun buat tu. Mereka sedang menzahirkan kekufuran. Ustaz kat orang kafir. Kita tengok ayat Quran ni sama macam apa dia buat. Bukan kita tuduh dia kafir. Tapi cuba baca ayat Quran ni. Sama tak? Atau baca ayat Quran pun kau tak nak. Lepas tu kau tuduh ustaz kafir. Cuba baca ayat ni. Cuba baca ayat daripada atas. Tujuan dia cakap tadi tu nak sakitkan hati Nabi.
Tapi sekarang, dia dok ingat, aku cuma sakitkan hati Nabi, apa kaitan dengan akidah aku? Kafir kan akidah. Tapi rupanya hal ehwal berkaitan dengan agama, terutamanya ayat Quran. Berkaitan Allah dan Rasul. Penolakan, gurauan, dia akan sebenarnya menzahirkan kekufuran dalam hati. Yang sebelum ini dikata kami beriman dengan Allah dan Rasul. Mereka sebenarnya dari dulu tidak beriman. Cuma zahir saja tunjukkan keimanan. Namun sekarang mereka telah zahirkan apa yang mereka sembunyikan. Tak puas hati itu menunjukkan itu. Cuma ayat ini ditujukan kepada munafik zaman Nabi. Yang sekarang ini boleh jadi orang yang buat status dekat FB itu dia tak tahu. Gitu. Dia tak tahu apa dia buat. Dia tak sedar apa komplikasi yang komplikasi pula. Apa perkataannya? Dia tak sedar apa consequences komplikasi. Consequences, akibat daripada yang dia buat tu. Dia tak sedar weightage, anggaplah dia tersilap, terkhilaf. Ignorance is not an excuse. Betul kalau kita berada di tempat, di kedudukan penguat kuasa. Sedangkan kita bukan polis. Kita kan pendakwah. So, sudut pandang orang yang nak berdakwah ni adalah dalam bentuk aku nak nasihat. Pandang dia dengan ada second chance. Kan? Betul, saya tak nafikan ignorance is not an excuse. Tapi perkataan itu bila kita berada pada kedudukan kita berkuasa. Contoh lain. Betul, memang susah. Contoh lain, begini. Kenapa Nabi perlu rasa fala'an laka bakhi'un nafsak? Kenapa Nabi perlu rasa murung, nak rosakkan diri sehingga Allah perlu tenteramkan Nabi. Jangan sampai engkau sakiti diri. Ayat 6. Jangan engkau membinasakan dirimu. Jangan engkau membinasakan dirimu. Sebab duka cita terhadap kesan perbuatan mereka. Nabi sampai nak binasakan diri kerana perbuatan mereka. Nabi sedang tunjuk bahawa dia sebagai pendakwah. Nabi takut apa yang mereka buat Allah azab. Jadi Nabi sebagai pendakwah, Nabi rungsing macam mana nak betulkan diorang ni. Okey. Itu satu dimensi. Dimensi kedua, kenapa Nabi sampai nak membinasakan diri? Kerana orang yang didakwah ini sedang ada sesuatu yang tak patut berkaitan dengan apa yang Nabi tahu dan Nabi cintai. Orang ni sebut Allah ada anak. Nabi berada di persimpangan yang besar. Orang tu sedang sebut satu maklumat yang tak patut tentang Tuhan. Nabi kenal Tuhan. Nabi sayang, cinta Allah. Dan sekarang ada orang mengucapkan sesuatu yang sangat tak patut tentang Tuhan. Apa yang Nabi rasa? Kita kalau orang kutuk mak kita, apa kita rasa? Kau cakap sesuatu yang bukan mak aku. Tapi kau cakap konon-konon macam mak aku. Sakit. Tapi orang itu, Nabi perlu dakwah. Multiple kesakitan.
sakit kot. Plus orang tu bukan sekadar tak nak terima dakwah Nabi. Dia maki, dia kutuk, dia sakiti lagi Nabi. Berapa kali ganda sakit hati Nabi? Ui, tiga. At least 3 kali multitude kesakitan hati Nabi. Dan Nabi tanggung semuanya. Sehingga akhirnya dakwah itu sampai ke telinga kita. Satu, tak ramai orang yang bersedia untuk 100% dakwah pada manusia. Yang banyak ialah kritikan. Terus hukum, jauhi, sindir. Tapi mahu dakwah, dia melalui proses sakit hati bertalu-talu. Ui, dahsyat. Tuan-puan, apa nama? Cuba tengok cerita No More Bad. No More Bad. Aku rasalah dia petajuk dekat Netflix. No More Bad. Bukan kartun, bukan kartun. Cerita Cina. Cuma mungkin tak ada kaitan dengan contoh yang dibawa ni. Saya nak highlight daripada cerita itu, kita boleh rasa sakit hati tu macam mana. Cerita apa tu? Cerita dia kena tipu, dia kena scam. Dan modus operandi orang yang scam ni. Nenek dia kena tipu, mak bapak dia kena tipu, duit nenek dia habis, gelang nenek dia ambil semata-mata nak fulfill kehendak orang yang scam tu. Akhirnya dia rugi. Nak gambarkan sakit hati tu macam mana? Bertimpa-timpa. Rasa sakit. Ya, cerita pasal scammer. Rasa sakit. Malangnya orang yang ditimpa rasa sakit hati kerana dunia, boleh jadi akhirnya masuk neraka. Sekarang Nabi rasa sakit dan sakit hatinya, ganjarannya syurga. Now you choose. Anda tak berdakwah, Anda tetap sakit hati. Anda tetap akan melalui rasa sakit hati itu. Tapi kerana dunia, tak naik pangkat, masak tak sedap, suami pula kritik, muka tak handsome, girlfriend lari, sakit hati sakit. Tapi sebab matlamatnya dunia. Why not kita mahu rasa sakit hati tu, tapi berbaloi, worth it untuk sampai ke syurga. Kerana ada orang yang sakit fizikal, Nabi kata, engkau bersabar, engkau dapat syurga. Itu sakit fizikal. Sekarang tentang hati. Kau bersabar, kau dapat syurga. Lain macam. Kan? Dan orang-orang munafik ini, kita tahu latar belakang dia, macam mana dia boleh jadi begitu berpunca daripada Abdullah bin Salul. Kan? Yang tak dapat naik tahta kerana Nabi jadi pemimpin di Madinah. Berpunca daripada dia sakit hati tak dapat dunia. Tapi dia tidak menyalurkan kesakitan hati dia itu untuk convert, dapat syurga. Tak, dia layan sakit hati dia tu. Sebenarnya orang-orang munafik ini, by default, mereka juga sakit hati pada Nabi. Lalu bila dia sakit hati, dia balas supaya Nabi juga sakit hati. Tapi rupanya, dia tidak iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak baca sungguh-sungguh apa yang berlaku. Baca dengan nama Tuhan yang mencipta. Tuhan yang mencipta hati. Ada perasaan sakit. Tapi sakit
Worth it tak? Worth the pain tak? Ui, kuat pengaruh dia. Kan. So, either or, selagi kita dekat dunia, kita akan melalui rasa sakit itu, sakit hati. Tapi adakah kita mahu bersikap macam orang munafik yang sakit hati, mahu orang lain juga sakit hati dengan kita balas, ataupun kita mahu mengikuti sunnah Nabi, Nabi sakit hati tapi dibalas dengan jom kenal Tuhan. Kan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dah, jangan beralasan. Sepatutnya bila mereka dapat peringatan daripada Nabi, kau nak main-mainkan nama Allah, diorang stop bertaubat, tapi tidak. Sehingga Allah turunkan ayat 66 untuk beri peringatan. Dah, qad kafartum ba'da imanikum. Ini chop yang Allah beri pada mereka. Ingat, pada mereka, bukan orang yang dalam status Kak Syida tu. Tak status apa dah. Kak Syida share. Kena pula Kak Syida hari ni. Kak Syida share je. Bukan status dia pun. Kan. So, kita tidaklah menanggap dia begitu. Tapi kita kena melihat dari lensa dakwah. Kita mahu dakwah dia. So, in na'fu an ta'ifatin minkum. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu. Tadi Allah kata, qad kafartum, kau dah kufur selepas kau beriman. Namun, ada kemungkinan Allah boleh maafkan kesalahan yang mereka buat. Allah boleh maafkan kerana Allah berkuasa untuk memaafkan. Dan inna'fu an ta'ifatin minkum, kalau setelah mereka diberi nasihat atau segala ayat telah diturunkan buat mereka, atau rahsia mereka dibuka oleh Allah, mereka bertaubat, Allah masih boleh maafkan. Inna'fu tu, jika kami maafkan segolongan dari kamu, maksudnya mereka masih ada peluang untuk bertaubat. Just imagine bentuk rahmat Allah pada munafik zaman Nabi, yang ayat ni tuju pada mereka, pun ada peluang untuk dimaafkan. Apalah kita? Siapalah kita yang tak nak melihat, memberi ruang pada orang ini betulkan kesilapan dia? Oi. Susah kan dakwah ni? Susah. Susahnya tu bukan kita mahu benerepo, mahu menerangkan. Tidak. Susahnya tu di sini. Hati kita. Kita dakwah sebab mahu nama, supaya orang sebut Ustaz Nazri tu bagus. Ui, rosak dakwah kita. Kita dakwah sebab mahu yang lain. Rosak dakwah kita. Ini yang susah tu di sini. Kita dakwah orang kritik. Oi, sini sakit. Yang susahnya tu di sini, di hati. Allah beri masa kepada manusia untuk bertaubat. Dan sememangnya Allah yang menerima taubat. Bagi orang munafik, mereka telah diberi nasihat berkali-kali. Bukan hanya dalam surah ini, surah-surah yang lain. Kan? Maka kita yang mungkin ada, mungkin tak ada, tapi cara kita untuk menyahkan sifat itu, kita perlu dekati majlis-majlis ilmu berulang-ulang kali, agar apa yang ada di hati sebati. Sebab itulah yang diulang-ulang dalam Quran untuk memperbaiki diri kita selagi belum mati. Sekurang-kurangnya kita masih ada harapan lagi.
Kan? Inna'fu an ta'ifatin minkum, kalaulah bukan atau jika kami maafkan sebahagian daripada kamu kerana mereka bertaubat, nu'adzib ta'ifatum bi'annahum kanu mujrimin. Bagi mereka yang tidak bertaubat, kami azab kerana mereka mujrim. So, mujrim tu apa? Mujrim, orang yang melakukan jenayah, pelaku dosa. Mujrim dianggap sebagai orang yang sengaja langgar hukum. Dan dinasihat sengaja langgar. So, mujrim. Mujrim, dia bukan langgar undang-undang. Setakat langgar traffic light, itu langgar undang-undang. Mujrim, dia langgar perintah Tuhan. So, nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kami akan azab orang-orang yang golongan ta'ifatan, golongan yang tak bertaubat, bi'annahum kanu mujrimin, kerana mereka mujrim, sengaja buat. Kaitan mujrim dengan kesengajaan, sebelum tu kan mereka beralasan, kami gurau-gurau je, kami main-main je. Rupanya dalam pada beralasan gurau-gurau dan main-main, memang ada orang yang dia menganggap benda tu main-main. Dan yang menganggap benda tu main-main, dia akan, bila dinasihatkan, dia akan bertaubat. Tapi yang dia really mean it, memang memaksudkannya, di sinilah maksud perkataan mujrim, sengaja langgar. So, kalau kita gurau-gurau dengan kawan kita, dan dikata kau hitam dan busuk, kau gurau ke atau kau memang memaksudkannya? Engkau nak ta'ifatan, inna'fu ta'ifatan, yang mahu diampunkan, atau ta'ifatun bi'annahum kanu mujrimin. Nu'adzib ta'ifatun bi'annahum kanu mujrimin. So, bila perkataan gurau, kita tak tahu dia benar-benar memaksudkan atau gurau. Sebab tu Allah beri dua golongan. Yang boleh dimaafkan, yang diazab, yang boleh diazab. Kerana mereka sengaja buat. Alah, kadang kita pun macam tu juga waktu kecil-kecil, sengaja buat kan dengan adik-beradik. Dia dah habis mandi, dia sidai towel. Kita baru habis mandi, kita kena marah. Tapi sebab geram dengan dia, kita sidai towel, kita angkat towel dia, letak atas lantai. Sengaja tak? Kita bukan tak pernah jadi mujrim. Pernah. Sengaja buat. Tapi sebab geram. Kan, dalam ramai-ramai macam tu, berjalan, dengan ramai-ramai, dengan bersesak-sesak, sengaja kita pergi dekat tangan dia, kita cubit. Aduh, siapa cubit aku? Orang tak perasan kan, sengaja buat. Kadang waktu dia kena marah, kan, kena marah dalam bilik, kita dari luar bilik, dia nampak kita, mak kita tak nampak kita, mak kita pandang dia, sengaja buat macam ni. Kadang bila dia kata, mak, tengok mak dia tu, terus kita tak buat apa-apa, kita cuma macam ni je, kan, cinta. Sengaja. Ya, kadang dia tak sebut perkataan gemuk tu secara spesifik. Dia cuma kata belon. Kan? Atau dia cuma kata perkataan-perkataan yang similar. Mungkin tembam. Dia tak kata tembam, tapi mbam.
Ha. So memang kita tidak menebak hati manusia, tetapi dalam ayat ni Allah beri dua pilihan. Kalau kau bertaubat, kau diampunkan. Tapi kalau kau memang sengaja, selayaknya kau jadi mujrim yang sengaja buat. Al-munafiquna wal munafiqat. Allah beritahu pada kita. Setiap daripada kita ini hidup tidak sama tujuan. Tidak sama fokus. Semalam anak saya darjah 3 tu tanya, Mi, goal tu apa? Goal. G-O-A-L. Goal. Goal tu apa? Oh, goal tu matlamat. Matlamat? Apa tu? So, setiap manusia ni goal, matlamat dia tak sama. Potensi dia juga tak sama. Walaupun yang mencipta kita Tuhan yang sama. Potensi setiap kita berbeza. Malah jantina kita juga dicipta berbeza. Ada lelaki, ada perempuan. Ni munafiqun wal munafiqat kan? Munafik lelaki, munafik perempuan. So, setiap daripada kita tak sama. Dan sekarang Allah beritahu. Apa tujuan hidup orang munafik ni? Kenapa sampai sanggup berperangai macam tu? Berperangai tak semengah, tak senonoh. Depan Nabi kot. Dengan Nabi. Takkan dia tak hargai Nabi? Hati jenis apa yang kau nampak? Yang kau nampak apa ya? Nampak mukjizat, dengar Quran. Tapi kau masih layan orang tu macam dia tak ada apa. Kau masih lagi boleh sakiti hati dia. Hati jenis apa kau ni? Special kot hati diorang ni. Kita tak ada gambar, tak tergamak kot. Nak sindir-sindir, nak kutuk-kutuk, nak maki-maki orang yang kata dia pesuruh Tuhan. Tapi apa yang mereka kejar? Kan? Apa yang mereka kejar? So, ayat ini menerangkan begitu. Apa maksud hidup mereka? Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Orang munafik lelaki dan wanita, mereka saling bantu-membantu. Ba'duhum min ba'd bermaksud juga serupa je perangai mereka. Kan? Sebahagian lain dan sebahagian yang lain sama. Kalau orang berperangai yang sama, mereka akan jadi rapat. Kan? Macam kita juga, kadang kalau dalam asrama tu, yang sekepala, dia akan makan sama-sama, main sama-sama, basuh baju sama-sama. Dan saya pernah diberitahu, kalau wanita ni, kalau dia dah rapat, dia boleh tak solat sama-sama, solat sama-sama. Kan, dia punya cycle tu pun akan mempengaruhi. Dipengaruhi dan mempengaruhi. Punya rapatlah hubungan tu. Kan? So, walaupun asalnya kita tak kenal sesama sendiri, namun lama-kelamaan kita boleh jadi ba'duhum min ba'd. Tertarik sesama sendiri dan akan duduk bersama. Lalu bila kita klaim kita ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah mana yang kita ikut, jemaah mana yang kita bersama ni? Dan bila sebut zaman sahabat, mana ada ahli sunnah wal jamaah? Lalu adakah hidup kita, pemahaman kita terhadap Quran menyamai mirip dengan para sahabat? Ba'duhum min ba'd. Sama tak cara berfikir kita dengan mereka? Sama tak kalau mereka menanggap diri mereka hamba dengan kita menanggap diri kita hamba? Sama ke tidak?
Kalau tak sama, maksudnya kita golongan berbeza. Orang boleh klaim, saya ikut sunnah. Tapi setakat klaim. Ba'duhum min ba'. Sebahagian dengan sebahagian yang lain sama. Ya'muruna bil munkar. Ini apa yang mereka buat. Mereka suruh buat benda yang rare. Ustaz, mungkar bukan benda jahat. Mungkar, kata akar dia nakira. Nakira ni tak diketahui. Benda yang orang tak buat, disuruh buat. Benda yang rare. Baru nampak kelainan. Kan, ustaz tengah bercakap dekat depan, engkau cuba angkat tangan, pergi tanya ustaz. Barulah lain. Kau kutuk ustaz tu, erat pandangan dia, depan-depan orang. Baru orang nampak berbeza. Mungkar. Tak pernah dibuat dia orang, tapi dia buat. Kerana dia buat kesalahan secara terbuka, kita juga kena tegur secara terbuka. Nabi tak pernah buat macam tu. Ada Nabi tegur Abu Lahab terang-terang. Hai masyarakat Mekah, ni si Lahab ni, turun ayat untuk dia. Tidak. Benda tak pernah dibuat, disuruh. Ya'muruna bil munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan bila orang nak buat seperti mana biasa, kan, benda yang mengikut fitrah, dia larang, dia tegak. Mereka tak suka kalau orang buat biasa-biasa. Tak. Tak payahlah buat ni, biasa sangatlah. Buatlah kelainan. Orang biasa sangatlah baca Yasin. Baca Yasin pula. Tak ada kaitan tu, tak ada. Kan, biasa sangat buat macam ni, buatlah yang lain sikit, baru viral. Sebab dia mahu perkara yang tak biasa dibuat tu menjadi biasa. Kan, mereka tak suka kalau orang buat kebaikan. Sebab kalau orang buat baik, akan nampak dia buruk. Sama macam Abu Lahab yang kaya tu. Dia tak nak orang derma. No, bukan Abu Lahab. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia tak nak orang derma pada Nabi dekat Madinah. Sebab dia tak buat. Kalau orang lain buat dan dia tak buat, dia malu Allah. Maka dia gesa, tak payah buat lah. Tak payah sedekah sangat dengan orang tu. Nanti kalau orang tak ada duit, orang belah lah dari sini. Kita akan kembalikan Madinah menjadi Yathrib. Asal kau belum buat majlis khatam? Majlis khatam. Buat grand-grand. Apa? Baby shower. Baby shower. Tak pernah dibuat di orang. Kita shower berapa kali waktu baby dulu? Tu gender reveal. Tak pernah dibuat di orang. Kenapa? Kenapa nak bawa yang daripada luar semua tu masuk dalam sini? Why? Nak bagi tahu kita moden. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dahlah orang tu baru beli rumah, suruh buat housewarming. Nabi masuk rumah panggil para sahabat kenduri ke? Tidak.
Kan, dalam masa yang sama, ini mengingatkan sifat orang-orang beriman yang mengajak kepada ma'ruf dan melarang kepada mungkar. Itu sepatutnya kerja yang kita buat. Buat benda yang biasa. Benda yang Quran suruh. Tak payahlah cari yang pelik-pelik. Jangan. Kan orang mukmin akan tegur orang yang membuat salah dan mereka akan mengajak manusia untuk buat kebaikan. Kan, perkara makruf adalah perkara yang semua orang tahu benda tu baik. Semua orang tahu benda tu baik, itu makruf. Mungkar, benda yang melawan fitrah. Semua orang tahu benda tu buruk walaupun tak turun ayat tentangnya. Menipu tu buruk ke bagus? Buruk. Apapun agama melihat menipu tu buruk. Minum arak tu buruk. Oktoberfest tu buruk. Semua agama tahu benda tu buruk. Tapi dia kata, jom kita buat. Alah, bohong sikit-sikit je. Bukannya orang nampak pun. Tu, al-munafiquna wal-munafiqat. Kau bagi tahu bos MC hari ni. MC apa? Alah, bohong sikit je. Bukan nampak pun. Ya'muru nabil mungkar. Ya'muru nabil mungkar. Dia hasut pula orang. Nak menjadikan dia mahu rekrut manusia untuk melihat benda-benda yang mungkar ni sebagai biasalah. Kalau tak ada pelincir, mana boleh jalan? Niaga ni dia mesti kena ada suap-suap sikit. Mesti ada pelincir dia. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tak payah jujur sangatlah. Wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka genggam tangan. Apa genggam tangan? Orang munafik kedekut. Orang munafik ni kedekut. Dia taik hidung masin. Tahan diri dari beri infak. Tu orang munafik. Dia mahu simpan harta untuk diri dia je. Kadang dengan bini, dengan anak pun berkira. Tu. Wa yaqbiduna aydiyahum. Dia genggam tangan dia. Tak nak. Yaqbiduna aydiyahum. Biasa orang yang memberi ini digambarkan tangan terbuka kan. Ni aku sampai pukul apa ni? Sampai asar? 11. 11. Okey, 7 minit lagi. Yaqbiduna aydiyahum nasullah. Mereka lupa Allah. Fanasiyahum. Maka Allah lupakan mereka. Cuba tengok berapa dia buat tu. Ya'muruna bil munkar, 1. Yanhauna 'anil ma'ruf, 2. Yaqbiduna aydiyahum, 3. 3 benda ni kita boleh nampak. 3 benda ni kita boleh nampak. Kemudian yang keempat, nasullah. Benda ni kita tak nampak. Tapi rupanya itu yang berlaku. Mereka lupa Allah. So, kalau kita lupa Allah, itu perangai orang munafik. Ayat-ayat ini sepatutnya mengingatkan kita supaya kita yang tak buat. Orang lain buat, biar dia buat. Yang penting kita tak buat. Nasullah. Mereka berperangai begitu, suruh orang buat begini, suruh orang buat begitu, larang orang buat begini, larang orang buat begitu. Punca dia ialah mereka lupa Allah.
So yang tadi dalam ruang chat tu sebut macam-macam, lenggang perut, cukur jambul, apa lagi? Housewarming, gender reveal, hatam sebelum 9 tahun. Dia ada satu masalah, satu punca masalah, iaitu lupa Allah. Nasullah. Mereka lupa Allah. Lupa Allah ni banyak maksud. Lupa melihat apa yang Allah pesan. Allah tak kata dia engkar. Allah tak kata dia menentang. Allah cuma kata dia lupa. Dan ayat ni sebenarnya masih ringan. Lupa. Lupa Allah. Tapi konsekuensinya berat. Fanasiyahum. Allah melupakan dia. So, tindak tanduk kita mahu mengarahkan, mahu menyuruh, perlu kaitan dengan Allah. Mahu menegah, kaitkan dengan Allah. Mahu memberi, kaitkan dengan Allah. Jika tidak, kita akan mudah lupa. Ya, kalau kita ingat Allah, Allah akan ingatlah kita. Dan adakah bermaksud bila Allah melupakan mereka, Allah memiliki sifat lupa? Tidak. Allah melupakan itu maksudnya Allah tak peduli. Dia bukan sifat lupa itu sifat Allah lupa, tidak. Allah sengaja tak peduli, tak kisah. Kan? Macam kita, perabot rumah kita, setiap inci perabot tu kita ingat kan? Lebih-lebih lagi bila dia sampai daripada kilang, masuk ke rumah orang tu susun. Terlanggar pula waktu dia masukkan tu, terlanggar bucu pintu, sengit sebelah. Kita ingat. Kita ingat. Tapi buat-buat tak nampak. Kan kesalahan suami kita 15 tahun dulu, waktu dia lupa birthday kita, waktu tu kita baru lepas melahirkan anak, dia lupa nak ucap terima kasih. Kita ingat. Waktu dia curang, ya, kita ingat. Tapi demi menjaga hubungan baik, kita buat-buat lupa. Senyum depan dia, layan dengan baik. Sekali lagi kau buat, kau siap. Semua, daripada awal, daripada kau lahir, aku ungkit. Dari kau lahir, aku ungkit. Tu. Bukan lupa, tapi sengaja tak nampak. Fanasiyahum. Kalau dalam surah Hasyar tu Allah sebut wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi seperti orang lupa Allah lalu Allah jadikan mereka lupa diri. Mereka itulah orang fasik. So nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Oh, samalah dengan surah Hasyar. Ulaika humul fasiqun innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik itu ialah orang-orang yang rosak dari dalam. Rosak dari dalam. Untuk ayat 67 ni kita akan ulas lagi next week. Dan sebab dah sampai pukul 11, kita berhenti dulu. Kita jumpa lain kali, kembali pada moderator. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Ada soalan ke daripada sahabat-sahabat? Kalau ada, boleh terus verbal. Kalau tak ada, dekat chat belum, tak nampak soalan pun. Ada ke sahabat-sahabat? Kalau tak, kita tangguhkan dulu kuliah kita pada hari ini.
sama-sama semak diri. Bukan kita cari siapa yang munafik, tapi kebanyakannya bila Ustaz sebut ciri-ciri tu, bila tengok diri sendiri, kadang-kadang memang ada pun Ustaz. Jadi takutlah pula kan. Dan tambah-tambah dalam keadaan, bila Ustaz kata tadi, Allah akan melupakan kalau kita lupa. Tapi dalam keadaan lupa tu, macam kes Hanzalah lah kot Ustaz kan. Macam masa dalam kuliah, Alhamdulillah kan, warak, solehah semua. Tapi bila dah luar tu, dia dah tak apply dah apa yang kadang-kadang kita dah belajar tu. Tu takut termasuk lupa ke Ustaz macam tu? Kalau macam tu, itu macam kes Hanzalah. Kita memang sedikit demi sedikit meningkat. Kerana kalau terus kita jadi seperti mana yang Nabi pesan malaikat akan salam tu, kita sendiri tak akan boleh menampung apa yang berlaku, perubahan mendadak. Ialah orang-orang yang matanya, tangannya, Allah menjadi tangan dia, kemudian Allah menjadi kaki dia, Allah menjadi mata dia untuk melihat. Orang-orang semacam itu, orang-orang yang sudah meningkat, dia punya level of spiritual menjadi semakin tinggi dan semakin tinggi. Cuma kerana masyarakat kita tidak, orang-orang awam ni kebanyakannya tidak berada pada level itu, apa yang berlaku kepada orang-orang ini ialah dia sepatutnya tidak reveal apa yang Allah hadiahkan pada mereka. Yang terbaru, Pak Sumit, itu pun kesilapan anak-anak murid dia. Apa yang berlaku kepada orang-orang ini sepatutnya menjadi rahsia peribadi. Tak perlu dihebahkan, tak perlu diceritakan. Terutamanya bila dia dah tak ada. Bila dia dah tak ada. Ada seorang yang dianggap sebagai warak, alim dan warak di Kedah. Nama dia Pak Sumit. Pak Suhamid. Dia buka pondok dan dia ada pendapat dia sendiri. Ada cara dia, keyakinan dia sendiri. So, kerana dia dah meninggal, maka apa saja yang diceritakan oleh anak murid dia, kita tak boleh nak sahkan betul ke tak. Tapi antara pengalaman anak murid dia yang rapat dengan dia, dia kata betul lah Pak Sumit tak pernah sembahyang Jumaat. Kerana bagi dia bacaan imam tu tak tepat dan banyak salah. Jadi dia berpendapat, baik aku tak payah sembahyang Jumaat. Problemnya ialah dakwaan semacam itu tidak boleh dibuktikan oleh siapa-siapa. Pak Sumit telah lama meninggal dan dia tak boleh bangun balik tak kata, salah apa yang kau cakap tu. Ya, aku tak sembahyang kat masjid tu, aku sembahyang masjid lain. So, kita mungkin rapat dengan individu-individu yang kita anggap dia sebagai guru. Tapi dia still manusia. Dia still manusia. Maka ada flaw, kelemahan di sana sini. Dan flaw itu jangan dicerita. Jangan dicerita. Kelak nanti kita akan jadi macam ni, ya'muruna bil munkar. Kita cerita benda yang orang mengagumi dia, tapi kita cerita konon-konon nak bagi tahu kelebihan dia. Tapi kelebihan yang dia ada tu mungkar. Orang tak tahu. Bukan benda yang biasa, menyalahi adat. Tak payah ceritalah. Kita suka cerita-cerita macam tu. Wali-wali boleh terbang, jalan atas air. Bukan semua orang boleh jalan atas air, kecuali kalau naik feri. Kan? Benda tu jangan diarus perdanakan. Jika tidak, kita akan mendatangkan fitnah yang tidak berkesudahan. Elok-elok orang tu, kan, orang itu sudah pun mati, sudah pun meninggal, Allah sudah pun menjemputnya kembali, kita yang masih hidup ni, duk bincang dia salah ke betul. What? Jangan jadi macam Syiah yang selamanya tak pernah puas hati dengan Umar.
Member dah pun meninggal. Dah pun berjumpa dengan Tuhan. Sudah pun dapat bahagian dia. Kita yang sibuk duk kutuk, Syiah yang sibuk duk maki, duk kutuk, hari-hari melaknat Umar. Why? Akhirnya kita akan dalam circle ayat 67 ni. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Dalam macam tu, kita tidak pun mahu membantu orang lain. Nafkah kan bantu orang lain. Kan? So, moga-moga kita tidaklah jadi seperti ini dan Allah bantu kita untuk kekal ingat dia. Wallahu a'lam. Ustaz, soalan dari Puan Mia. Pada usia 9 tahun antara lancar membaca Quran dan faham satu ayat sehari, mana yang lebih baik? Pada usia 9 tahun. Tengok anak kita macam mana. Ada anak macam Imam Syafi'i, super genius. Super genius. Imam Syafi'i itu, dia baca muka surat kiri, dia boleh hafal muka surat kanan. Tu genius. Imam Syafi'i genius. Dia macam Adiputra tu. Adiputra. Dia melihat matematik dengan cara dia melihat. Bukan cara konvensional. Allah beri Imam Syafi'i ini gifted genius. Suatu pada usia 9 tahun, dia sudah hafal Quran, sudah boleh menguasai Muwatta'. Muwatta' apa? Himpunan hadis-hadis berkaitan dengan hukum mazhab Malik. Bagi Imam Malik. Dia genius. So, kita nak ikut baca Imam Syafi'i, 9 tahun sudah hafal Quran. Kalau anak kita genius, silakan. Tapi lihat perkembangan anak. Ada anak-anak yang kita suruh dia baca, dia masih lagi beralasan, malaslah, bermalas-malas begitu. Okey. Jangan paksa. Kalau kita paksa, nanti akan membantutkan keinginan dia. Sebab ada sampai satu waktu nanti, bila dia sudah mula bersekolah dan nampak kawan-kawan dia sudah mula pandai baca, dia akan ada semangat mahu bersaing. Kawan aku pandai baca, takkanlah aku tak pandai baca. Kawan aku baca lancar, takkanlah aku merangkak. Waktu dia mahu mula membaca, itu jam. Kita beri galakan. Baca lagi. Baca lagi. Baca pula. Okey, baca ayat ni. Tahu tak apa maksud engkau baca tu? Perkenalkan dia dengan terjemahan. Lihat. Kalau dia berminat, teruskan. Kalau dia tak berminat, nak habiskan baca dululah. Terjemahan ni macam lambat. Okey, teruskan baca. Kalau kawan keliling tak hairan sangat dengan Quran, tunjukkan YouTube anak-anak yang pandai baca Quran. Kalau dahulu isteri saya, sebelum tengok YouTube, korang kena tengok dulu video Asmaul Husna. Kita letak prasyarat lah, kita buat dia. Sebelum nak tengok yang lain, okey. Tengok dulu video macam ni. Kita kena kerja lebih lah, cari video-video yang menarik perhatian dia. Gitu. Tapi sebab anak ni, kita yang mahu bentuk. Kan, kita yang mahu bentuk. Dan kadang-kala kita blur. Aku tak tahu nak buat apa. Maka letaklah dalam doa, mohon pada Allah. Ya Allah, ini 2-3 ketul ni amanah yang kau beri. Dan aku tak tahu nak buat apa. Boleh tak engkau pandu, tunjuk pada aku macam mana nak buat dengan 3 ketul ni. Aku nak ajar pun aku tak tahu. Tapi engkau bantulah aku, pandu aku. Tunjuk mana-mana tempat peluang supaya aku boleh salurkan pada mereka dan mereka belajar mengenalimu. Gitu. Kita jangan overconfident, kita boleh bentuk manusia. Tak. Datang juga dari Tuhan, dari Allah.
Kita dulu dibentuk oleh Allah melalui mak bapak kita. So jangan pernah bosan, jangan pernah hilang kebergantungan dengan Allah. Allah akan pandu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sediakan persekitaran ba'duhum min ba'd. Kan Ustaz, maksudnya sama-sama sekepala ke arah yang kita tahu ke mana. InsyaAllah. Barakallahu fikum semua Ustaz dan semua sahabat. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallahumma. Terima kasih semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Fini. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Zee. Terima kasih Liza. Sama. Assalamualaikum. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.